Hai, Assalamualaikum semua. Okey, untuk video cikgu kali ini, cikgu nak sharekan tentang bagaimana nak menyelesaikan operasi asas matriks iaitu tentang operasi darab. Okey, kalau kamu masih ingat video yang sebelum ni cikgu dah ajar bagaimana operasi tambah dan tolak. Okey, so basically operasi darab ni dia ada dua bahagian iaitu antara nombor, mendarab antara nombor dengan matriks dan satu lagi antara matriks dengan matriks. Okey. So dalam video ni cikgu nak fokuskan bahagian yang ini sahaja iaitu nombor dengan matriks. Okey, kita tengok dulu definisi dia. Pendaraban suatu matriks dengan suatu nombor ni macam mana? Okey, so contoh diberi A, matriks A mempunyai unsur A, B, C dan juga D dan N ialah satu nombor. Andaikan N tu ialah satu nombor, contoh 3 ke 4 ke. So macam mana peneraban itu berlaku? Peneraban itu berlaku, okey, NA bermaksud N ini bila didarabkan dengan satu matriks A, okay, bila nak didarabkan dengan satu matriks A, maka N perlu didarabkan dengan semua unsur yang ada dalam matriks itu. Okey. So bermaksud sini N akan darab dengan A, N akan darab dengan B dan C dan juga D. So hasilnya dia akan jadi NA, NB, NC dan ND. Nah, N itu dikenali sebagai skala. Pendaraban satu matriks dengan nombor dikenali sebagai pendaraban skala. Contoh saya bagi, katakanlah N tu saya bagi nilai dia 3. Okey, satunya. Okey, katakan N tu ialah 3. So bila dia nak didarabkan dengan A, B, C dan D tadi, bermaksud dia akan menghasilkan 3A, 3B, 3C dan juga 3D. Itu maksud pendaraban bagi satu matriks, ya. Okey, so saya ambil contoh yang pertama. Katakan matriks D sama dengan mempunyai unsur negatif 5, 4, 2 dan juga 1. Okay, hitung 3D. Okay. So 3 ni tadi menunjukkan yang macam N tadilah adalah dia punya skala. So macam mana kita nak selesaikan? Okay, 3D sama dengan 3 kita darabkan dengan unsur D iaitu negatif 5, 4, 2, 1. So bila kita nak darabkan semua unsur ni yang berada ni perlu darab dengan semua unsur yang ada dalam matriks itu perlu didarabkan dengan nombor 3. So hasilnya kita akan dapat negatif 15, 12, 6 dan juga 3. So inilah dia punya jawapannya. Okay. Right. So kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang ini diberi P, matriks P adalah terdiri daripada unsur yang macam ni, Q unsur macam ni. Hitungkan 3 dalam kurungan P tolak Q. So dalam hal ini apa yang anda perlu lakukan ialah anda perlu lakukan yang ni dulu. P tolak Q dulu. Okay. So penolakan matriks saya dah ajar dah sebelum ni. So katakanlah ini matriks P, kita ada 7, 9, negatif 3, 8, 6, 12. Kita nak tolakkan dengan Q. 2, negatif 3, 1, 5, 0, 4. Bila matriks ditolakkan, kita kena ingat dia tolak pada kedudukan yang sepadan. Contoh, 7 tolak 2, 9 tolak negatif 3. Kan? So 7 tolak 2, kita akan dapat 5. 9 tolak 3. So 9 tolak akan jadi tambah lah. So 9 tambah 3 dia akan dapat 12. Negatif 3 tolak 1. So dia akan jadi negatif 4 kat sini. 8 tolak 5, 3. And then 6 tolak 0, 6. 12 tolak 4 jadi 3. So ini adalah hasil bila P tolak Q. Sekarang soalan dia ialah bila 3 darab dengan P tolak Q. Okay, so kita dah ada jawapan yang ni.
So apa yang kita buat ialah kita akan darabkan semua unsur ni dengan nombor 3. Negatif 4, 6, 12, 3. 3 tadi. Oh sorry, sini bukan 3, 12 tolak 4, 8. Okey, so sini 8. Okey, so by the end kita akan dapat jawapan dia. Setiap unsur ni kita nak darabkan dengan 3. So kita akan dapat sini 15, 36, negatif 12, 9, 18 dan juga 24. Okey. So inilah dia penyelesaian dia. Okey, sains. Sekarang kita nak tengok contoh yang macam ni. Okey, nampak setengah darab dengan matriks yang mempunyai unsur 4, 12. Kemudian tolak dengan satu matrik yang mempunyai unsur X dengan negatif 3 dan dia sama dengan 5 dan Y. 5 unsur 5 dan unsur Y. Hitungkan nilai X dan nilai Y. Okey, so kita buat one by one. Okey, setengah ni adalah nombor yang akan didarabkan dengan 4 dan juga akan didarabkan dengan 12. Okey, so kita buat dulu setengah darab 4 ni. So kita kecilkan, kita akan dapat 2. So setengah darab dengan 12, kita kecilkan dia, kita akan dapat 6. Kan? So tolak dengan X negatif 3 dan hasilnya ialah 5Y. So untuk hitungkan nilai X dan nilai Y, kita bentukkan satu persamaan linear yang sepadan. Contoh yang ni, 2 besar saya padam side, nampak macam tak proper kat sini. Okay, 2 kita tolakkan dengan 2, kita tolakkan dengan X, hasil dia adalah 5. Nampak tak? Di sepadan satu baris macam ni kan. So kita nak X kan. So 2 ni kita pindahkan belah sana. So tinggal negatif X sama dengan 5. Positif bawa sana jadi negatif 2. So negatif X sama dengan 5 tolak 2. 3. So kita nakkan X factor, kita tak mau negatif ni. Okay. So kita hilangkan dia. So bila sini negatif, sini nak positifkan dia. So X sama dengan negatif 3. Negatif ni berpindah ke sana akan jadi negatif. So ini adalah jawapan untuk X. Okay. Manakala untuk Y pula, kita ambil yang sebaris bawah dia ni kan. 6 tolak dengan negatif 3 sama dengan Y. Tolak akan jadi tambah. So 6 tambah 3, 9. So jawapan dia Y sama dengan 9. Right? Okay. So itulah cara dia. So kita nak tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang agak susah sikit. Okay, mari kita tengok contoh yang ni. Okay, 4R tambah dengan 9, tambah dengan satu matrik yang ada unsur 9, 2, 0, negatif 3 dan hasilnya adalah satu matrik yang ada unsur negatif 3, 10, 4, 1. Okay, R ni hitungkan matriks R. R ni disebut adalah matriks tau. So bila disebut matriks, so kita boleh dapat bayangan di sini dia bukan adalah satu nombor tunggal. Okey, so bila dia bukan satu nombor tunggal, so jawapan dia akan dapat dalam bentuk matriks ya. Okey, saya tunjukkan macam mana cara dia. Okey. Right. So kita tengok di sini. So bila dia matriks, kita boleh andaikan nanti jawapan dia nanti akan nampak dalam bentuk A, B, C, D lah. Sebab dia adalah matriks. Dia bukan nombor tau. So bila dia matriks, okay, matriks ini R ni didarabkan dengan 4. Macam tu dia punya bayangan dia. So step yang pertama, kita nak dapatkan dulu, kita nak hilangkan dulu matriks yang ni. Yang ni kita nak hilangkan dulu. So macam mana kita nak hilangkan dia? Kalau kamu tengok operasi dia tambah kan. So bila tambah, kita bawa pergi belah sini. Macam biasa dia akan jadi tolak. So kita akan dapat macam ni. 4R sama dengan negatif 3, 4, 10, 1.
tolak dengan matriks 9, 0, 2, negatif 3. Okey. So kita tolak macam biasa dulu. Negatif 3 tolak 9. Tolak-tolak akan jadi negatif. So kita akan dapat negatif 12. 4 tolak 0, 4. 10 tolak 2, 8. 1 tolak 3, 4. Okey. So ini adalah 4R. Soalan kata R sahaja. Okey. So kamu ingat tak kalau contoh kalau kita kata 4R sama dengan 2. R sama dengan berapa? So macam nak dapat R ni? 4 ni kita bawa sini. Ini kan darab kan? So bawa sini akan jadi bahagi. So dia jadi 2 bahagi 4. So bermakna, makna kata operasi yang seterusnya ni untuk dapatkan R sahaja, 4 ni nak buat apa? 4 ni kita nak kena pindahkan di sini. Kita nak kena bahagi. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan setiap unsur yang ada dalam matriks itu. Okey? Right, so saya buat warna lain sikit. So saya tekan sini. Semua ni nak kena bahagi dengan 4. Macam tu. Okey? Sebab kita bila buat dengan matriks ni kena buat dengan semua unsur yang ada. Okay, so hasil dia R sama dengan negatif 3, 1, 8 bahagi 4, 2, 4 bahagi 4, 1. Okey, itulah sahaja yang saya nak sharekan. Apa yang penting ialah di sini bila melibatkan satu nombor dengan pendaraban satu nombor dengan matriks, semua unsur dalam matriks itu perlu didarabkan dengan nombor itu. Okey. So yang lain-lain tu hanyalah aplikasi sahaja bila melibatkan persamaan linear dan sebagainya. Okey, so selamat mencuba ya. Nanti kita tengok soalan. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi pada video akan datang.